أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وواله إلى قيام الساعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. Wabad. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini dalam ayat suruhan dan larangan, insya-Allah kita nak menyambung pembincangan kita. Malam ini insya-Allah kita nak mulakan dengan membaca ayat 244 daripada surah Al-Baqarah, ayat pada halaman ke-39. Halaman 39. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 244. Haji Ayah ada Haji Ayah? Boleh Haji ya? Ada. Baik, alhamdulillah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Terjemahan. Dan berperanglah kamu pada jalan Allah kerana mempertahankan kebenaran agamanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Kita Lambat masuk. Nak rakam ke Ustaz rakam? silakan dah. Mana mudah? Silakan ke Ajar Nurul rakam? Saya dah start rakam dah. Kalau mudah nak upload Ajar Nurul rakam, saya stop rakam. Allah, slow pula. Okey, tak apalah, biar sajalah. Ustaz tu je. Okey. Baik, ayat 244. Okey, kita nak mulakan dengan kita nak sama-sama share input kita daripada ayat 244 ni, apa gambaran awal bila kita membaca ayat ini. Dan kita kena pergi Israel. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang-orang beriman untuk berperang demi mempertahankan kebenaran agama. Baik. Tadi dengar Jayuk separuh je, kita mesti matilah. Kita cakap kita kena pergi Israel. Kita Ya, tak boleh tidur dah bakal ayat ni Ustaz. ya. Kita nak pergi Israel dah tak boleh tidur lagi ingat ayat ni. Allah. Baik Ajar Zimah, tadi minta maaf. Silakan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang-orang beriman untuk berperang untuk mempertahankan agama lah. Kebenaran agama tu lah maksud dia tu. Wajib Baik. pergi berperang. Betul Wajib. Betul tak Ustaz? Saya Ustaz cakap itu wajib kan? Ustaz wajib. Dah itu jadi saya pula yang kena. Kalau tak pasti kita hold dulu. Kita boleh tukar kepada suruhan Allah untuk suruhan Allah, samalah macam ayat yang atas itulah, Allah perintah untuk berperang. Okey, sebab antara perkara yang kita berjaga-jaga ketika nak mentadabbur ayat adalah bila sesuatu itu berkaitan dengan hukum. Sebelum kita dengan hukum, kita hold dulu.
Sebab ini perlu kepada melihat kepada beberapa aspek yang lain, beberapa angle perlu dilihat. Walaupun ia betul apa yang Haji Nuriah itu sebutkan, tapi sebelum kita sebut tentang tadabbur, kita tak usik dulu bab hukum-hukum ni. Kerana dia kalau buat tafsir dia okey. Tapi kalau tadabbur kita tak usik dulu. Baik. Silakan lain. Allah Maha mendengar, Ustaz. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Allah Maha Mengetahui. mengetahui. Solat. Al-Baqarah. Baik. Silakan, ada lagi? Dia memang Maha mengetahui. Kenapa dia pergi sebut lagi? Apa katnya? Dia Baik, dah saya memang ambil. Maha mengetahui. Dia tahu. Dia memang dah tahu. Tapi dia sebut lagi. Kenapa dia Dan mesti bilang? ketahuilah Allah Maha mengetahui. Mendengar lagi Maha mengetahui. Daripada bahagian tu apa mungkin pelajaran yang kita boleh dapat? Kau tipu pun aku tahu. Kata dia. Allah tahu perjuangan kita tu kot, perang tu macam mana di kita hati kita kot, Ustaz. Ya. Okay. Kau nak cek nama dia ke? Kan jadi orang yang kata dia dah apa? Syahid tapi tak syahid sebenarnya. Kira wa'lamu tu Allah suruh, dan ketahuilah bahawa Allah Maha mengetahui. Allah suruh kita kenal dia. Ada lagi? Benda yang nak disuruh tahu tu. Yang nak mesej dia tu. Apa mesej dia? Oh ni mempertahankan kebenaran tu maksudnya kalau orang apa? Orang buat kita kena lawan balik. Macam mana, Ustaz? Tu memang dah salah. Itu tu mempertahankan lah. Mempertahankan tu. Kan dulu dia suruh bunuh kita kalau orang tu keluar. Mempertahan diri. Bukan bertahan diri Ustaz. Dia suruh bunuh tu, dia terus lawan. Kan? Kalau kita orang tu mengeluarkan kita berperang demi jalan Allah, Ustaz. Masya-Allah. Dan Berperang pada jalan Allah pada jalan Allah. Jalan Allah. Jalan Allah. Baik. Allah 6. Berperang pada jalan Allah tu, mempertahankan agama tu adalah lebih apa? Lebih baik daripada segala-galanya. Tak tahu. Amalan terbaik. Amalan paling utama. Okey. 7, masya-Allah. Ayat yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 perkataan, ayat pendek sahaja. Tapi pelajaran ni yang banyak dapat kita ambil. Bahkan ayatnya pendek tetapi ia membawa salah satu daripada perkara-perkara utama yang paling besar dalam agama. Okay. Ayat 244. Allah sebutkan waqatilu, dan berperanglah. Dan perkataan qatilu, dan juga kita ada satu perkataan jahidu kan, dan berjihadlah. Berjihadlah. Sini Allah guna waqatilu, Allah tak guna wajahidu. Kan ada yang Allah guna wajahidu kan. Wajahidu fillah haqqa jihadi. Waqatilu ini ru'nya ialah Qatala. Qatala maksudnya apa? Perang. Bunuh. Ya, bunuh. So ini adalah suruhan daripada Allah Azza wa Jalla untuk membunuh. So ini memang satu bentuk kita katakan jihad yang khusus yang Allah sebutkan. Baik, bila menyebut tentang jihad, nanti kita akan ada beberapa
bentuk jihad, dan ini adalah makna asal untuk perkataan jihad. Untuk perkataan jihad, iaitulah berperang yang physically berperang itu macam sekarang yang sedang berlaku. Itu makna asal dia. Kan, seperti kita sebutkan sebelum ini, bila menyebut tentang infak, dia adalah tentang duit. Kan, itu asal dia, duit. Sebelum datang yang lain-lain itu. Walaupun yang lain itu ada syarahannya, akan tetapi jangan dilupa yang utama, kan? Kerana macam solat, bila sebut tentang solat, kita ada solat fardu dan kita ada solat-solat sunat lain yang banyak, kan. Maka bila sebut tentang solat, jangan fokus kepada solat sunat hingga melupakan solat fardu, kan. Sebab bila sebut tentang solat, itulah yang utama sekali, iaitu solat fardu. Begitu juga dengan infak. Bila sebut tentang infak, kita jangan fokus, jangan membesar-besarkan yang lain itu hingga terlupa infak yang utama adalah dengan duit. Selain daripada infak harta, infak tenaga dan sebagainya. Begitu juga bila menyebut tentang jihad, kita jangan tersalah ataupun mengsenyapkan, kan. Bila sebut jihad, kita sebut jihad yang macam-macam. Kita ada jihad hawa nafsu, nanti ada beberapa bahagian nanti kita akan sebutkan jihad ilmu dan sebagainya. Tetapi jangan melupakan bahagian jihad yang asal, mana asalnya adalah berperang dengan mengangkat senjata. Baik. So ini mana asal. Kerana perkara ini dia adalah sebahagian daripada agama, dan agama ini dia bukanlah mengajar kepada keganasan, akan tapi betapa term jihad itu bila disebut je orang akan terbayangkan dua perkara. Yang pertama ekstremis, yang kedua teroris. Dua perkara bila sebut tentang jihad. Hatta orang Islam sendiri begitu. Bukan cerita tentang orang bukan Islam. Orang bukan Islam tak apalah, sebab ini bukan agama mereka, so mereka tak berapa faham tu, sesuai lah. Tapi pada diri orang Islam itu sendiri, bila sebut je tentang jihad yang berperang mengangkat senjata, maka orang rasa macam ini adalah, kan, satu bentuk ekstremisme, dan ini adalah keganasan. Dan ia bukan sebahagian daripada agama Islam. Sebab keganasan tidak dibawa oleh agama ini, kan. So telah jadilah salah faham, dan itu adalah cara fikir yang telah ditanam di dalam kalangan Islam yang dibawakan oleh orang bukan Islam, hingga kita sendiri pun menerima cara fikir tersebut. Baik. Soalan kata waqatil adalah perihal berperang dengan maksud mengangkat senjata. Dan ini adalah bahagian yang awal yang disebutkan. Kalau kita ya saya Tu Amru ke siapa? oh dengar ke? Ya Ustaz. Minta maaf, dia terjatuh tadi. Biasalah kan, dapat kami jalan-jalan, panjat sana sini terjatuh. Terlanggarlah almari tu, sakit. Dah mak dia ambil dah, bagi susu lah, siap. Saya ingat tak dengar punya, kan. Ini saya kena apa, noise cancellation tu kena buat kuat punya lah. Okey. Suara Amru dengar lah, Amru ni, dia semua dengar suara Amru. Ya, luka, innalillah. Baik. Kita nak melihat sedikit pada bahagian jihad ataupun berperang ini. Pada awal-awal Islam dahulu, diperintahkan antara yang awal diperintahkan itu adalah tak ada lagi ibadah-ibadah yang dizahirkan di luar. Semuanya buat secara apa? Buat secara sorok-sorok.
Dia tak buat secara terang-terangan lagi ketika itu. Dan hingga kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia sebutkan bahawa ada suatu ketika Ar-Rahman bin Auf dan beberapa sahabat yang besar-besar datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata, wahai Rasulullah, kami ni orang-orang yang terhormat semasa dulu kami musyrik. Maksudnya waktu dia belum Islam, mereka adalah orang yang dihormati di kabilah mereka, bahkan di Mekah. Akan tapi dia kata, lepas kami beriman, kami ni menjadi hina. Dia orang dah tak pandang, orang dah tak hiraukan dia dah tak ada kedudukan dalam dia punya tempat. Maka Nabi SAW kata, sesungguhnya aku ini diperintahkan untuk memberi maaf. Oleh itu, janganlah kamu semua memerangi mereka. Itu pada awal-awal yang awal-awal Islam dahulu ketika di Mekah. Dan itu yang Allah sebutkan, kita lihat pada surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat ke-77. Ini saya nak kongsi di awal ini tentang apa? Nak kata apa? Kronologi jihad itu ataupun berperang itu dalam Islam. Ayat yang ke-77 pada surah An-Nisa. Okey. Halaman yang ke-90. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita nak baca separuh je ayat ini sampai khasyah. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. Baik, baca sampai situ saja. Situ je. Kan terjemahan. Tidakkah engkau heran melihat, wahai Muhammad, akan orang-orang yang pernah dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu daripada bertindak melancarkan perang yang belum diizinkan dan dirikanlah sembahyang serta berikan zakat. Mereka meminta juga hendak berperang. Kemudian apabila mereka diperintahkan berperang, tiba-tiba sepuak di antara mereka merasa gerun kepada manusia sama seperti mereka merasa gerun kepada azab Allah atau lebih gerun lagi. Lalu mereka merayu kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan kami berperang pada saat ini? Habis ke Ustaz? Belum ke? Dah. Dah habis dah? Dah. Baik. Bagian awal ini Allah sebut, tidakkah engkau hairan melihat wahai Muhammad akan orang-orang yang pernah dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu daripada bertindak melancarkan perang yang belum diizinkan dan dirikanlah solat serta berikanlah zakat. So, ini pada bahagian awal-awal Allah nak beritahu, dan ketika pasal di Mekah dulu ada yang semangat nak berperang, tapi Allah kata tahan dulu solat dan tunaikan zakat dulu.
Begitu juga yang Allah sebutkan, kita lihat pada surah yang ke-3 ayat 186 pada halaman 74. Halaman 74 surah Ali Imran surah ke-3 ayat 186. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah minasyaitanir rajim. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Terjemahan. Demi sesungguhnya kamu akan diuji pada harta benda dan diri kamu. Dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu dan orang-orang yang musyrik banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Dalam pada itu, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Ustaz, suara. Okey, lupa nak unmute. Baik, pada bahagian awal. Okey, ketika di Mekah tetap akan ada ujian pada harta dan juga pada diri. Bisnes berkurang, kan, ada dah tak nak lagi sebahagian daripada mereka berurus niaga dengan orang-orang yang beriman. Dan juga ada cabaran pada diri mereka masing-masing, ada yang diseksa, ada yang dipukul, ada yang dihalau daripada rumah. Kan, tapi Allah minta untuk apa? Wa in tasbiru wa tattaqu. Allah minta untuk bersabar dan juga bertakwa. Fa inna dzalik min azmil umur, dan itu adalah termasuk daripada perkara-perkara yang memerlukan kepada keazaman yang kuat untuk melakukannya. Ketika mana di Mekah mereka mendapat azan kathira, mendapat diterjemahkan apa? Banyak azan kathira ni sesuatu yang menyakitkan, memedihkan, sama ada pada fizikal ataupun pada dalaman. Kan? Kadang fizikal punya sakit okey berbanding dengan dalaman punya sakit. Maksudnya sakit hati. Diejek ke, dihina ke, itu lebih susah nak tahan. Dan itu dilakukan oleh orang musyrikin Mekah kepada para sahabat, bahkan mereka juga cuba melakukannya kepada Nabi SAW. Dan ketika mana melalui waktu-waktu yang mencabar itu sebenarnya adalah waktu untuk menempa ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan fasa Mekah, ia adalah fasa membina iman dan juga takwa setelah Islam. Selepas mereka peluk Islam, kehidupan mereka menjadi semakin mencabar, dan bukannya makin senang, relax, bukan, tapi jadi makin mencabar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membina keimanan dan juga takwa. Maka iman dan takwa ia diperolehi dengan cara yang susah. Ia tidak boleh diperolehi dengan cara yang bersenang lenang.
duduk-duduk, tak. Kan even kalau kita sebut daripada sudut beribadah, kan, nak memperoleh iman itu adalah hingga kita melakukan ibadah yang sampai kita pun rasa macam penatnya. Kan, penatnya lepas satu kan, baik ibadah khusus ataupun ibadah, kan, ibadah umum yang dilakukan. Ibadah khusus seperti bangun malam, solat sunat, membaca Al-Quran, berinfak. Ibadah umum adalah apa yang dilakukan luar pada waktu siang harinya ketika dia bekerja, ketika dia berurusan dengan orang lain dan sebagainya. Maka nak mendapatkan iman dan takwa, nak meningkatkan iman dan takwa itu diperolehi dengan susah payah. Dia tidak akan diperolehi dengan senang-senang. Maka bila kita diletakkan oleh Allah dalam situasi yang susah, situasi yang mencabar, penat, penat, maka itu adalah waktu yang Allah nak meningkatkan iman dan juga takwa. Dan itu ditempuhi oleh para sahabat ketika fasa di Mekah. Masuk fasa di Madinah masih lagi diuji, tapi ujiannya berbeza dengan yang berada di Mekah. Sebab itu yang di Mekah dia lebih istimewa berbanding yang berada di Madinah. Tapi di Madinah pun istimewa jugalah. Cuma macam saya tadi sebutkan yang lebih-lebih lagi. Yang lebih-lebih lagi utama. So ini pada tahap yang pertama. Iaitu bila belum lagi dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berperang, untuk nak buat apa-apa pun tak dibenarkan. Yang disuruh adalah kufu aidiyahum, untuk tahan tangan tu. Fokus kepada ibadah yang telah disuruh ketika itu. Apa yang boleh buat waktu itu teruskan. Yang ketika itu. Jangan buat apa-apa lagi. Tidak disuruh lagi. Baik. Itu ketika mana berada pada fasa Mekah. Bila tibanya di Madinah, ini masuk pada tahap yang kedua, iaitu telah datang keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat pada surah yang ke-22 ayat 39. Halaman 337. Halaman 337. Surah Al-Hajj, surah 22 ayat ke-39. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Baik. So ini Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan inilah ayat pertama yang diturunkan berkaitan dengan kebenaran untuk berjihad. Dan pada waktu ini pertama suruhan itu, keizinan itu dia bukan merupakan suatu kewajipan. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan yang digunakan ialah yuqatalu. Orang-orang yang diperangi. Maksudnya jika diperangi barulah diizinkan untuk apa? Memerangi kembali. So dia ada syarat dia. Kerana diperangi barulah boleh memerangi kembali. Dia tak boleh tiba-tiba je. Dia yang nak memulakan itu tak boleh. Dan ketika mana turun ayat yang ke-39. So ini pada fasa yang ataupun tahap yang kedua. Kita bukan kata fasa, tahap yang kedua, kebenaran untuk berjihad, keizinan itu telah mula ada dalam rangka untuk nak apa? Mempertahankan diri. Baik.
Setelah berlalu masa kekuatan di Madinah itu semakin banyak, dan semakin ramai orang yang memeluk Islam, maka masuk pada tahap yang ketiga, iaitulah suruhan untuk berjihad itu telah menjadi wajib. Suruhan untuk berjihad telah menjadi wajib. Kita lihat pada surah yang ke-2, surah Al-Baqarah, ayat ke-190. 90. Oh, insya-Allah. Tapi ayat 190. Sama dengan ayat yang tadi juga Ustaz kan? Ayat ke? Lebih kurang. Hmm. Baik, ayat halaman ke-29. Halaman ke-29. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. Terjemahan. Dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh. Baik. So pada ayat ni perkataannya dah waqatilu. Sebelum ni uzina, diizinkan. So diizinkan tu kalau siapa yang nak pergi, pergilah. Siapa yang tak nak, tak apa. Dan dia tidak wajib. Tapi di sini waqatilu, dia dah masuk kepada suruhan untuk memerangi orang yang memerangi kita. Orang yang memerangi kita, dan tidak boleh, Allah ingatkan, wala ta'tadu, jangan berlebihan. Kerana biasalah kan, dalam peperangan kita sakit hati, kita geram kan. Orang mudah untuk nak melampaui batas. Melampaui batas. Sebab dalam peperangan dia punya ada adab dia lah kan. Seperti yang sekarang ini kan, yang telah berlaku, Israel telah melampaui batas yang ditetapkan oleh manusia. Ini bukan batas ditetapkan oleh Allah lah. Tak cerita batas yang Allah tetapkan. Ini cerita batas yang manusia tetapkan. Itu pun telah mereka melampaui batas tersebut. So ini tahap yang ketiga. Suruhan untuk berjihad itu telah wajib ketika mana mereka diserang untuk mempertahankan. Baik. Kemudian sampai kepada tahap yang keempat. So ini kronologinya 4 tahap. Ini tahap yang keempat. Tahap yang pertama tadi nak, tapi belum lagi, Allah suruh tahan dulu diri. Tahap yang kedua diizinkan untuk nak melawan kembali, tapi tak wajib. Dengan syarat mereka diserang dulu. Lepas tu barulah boleh nak mempertahankan diri ataupun menyerang kembali dalam rangka mempertahankan diri. Tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, wajib untuk memerangi orang yang memerangi kita. Wajib untuk mempertahankan diri. Dan dia adalah wajib lagi. Dia bukan lagi pilihan. Dan kat sinilah mula timbulnya orang-orang munafik yang mencari alasan yang pelbagai. Jika sebelum tu tak diwajibkan, so okeylah kan, tak pergi pun orang tak cakap apa-apa. Tapi bila sampai pada wajib, sampai saja suruhan jihad, semua kena wajib keluar. Siapa yang tak pergi nanti kena memberi alasan. Ataupun ni kalau kita sekarang surat tunjuk sebab. Kena ada surat tunjuk sebab. Itu yang nanti kisahnya antara yang Allah bawakan nanti dalam surah At-Taubah. Baik, itu tahap yang ketiga. Baik, tahap yang keempat adalah suruhan untuk berperang. Suruhan untuk berjihad sebelum diserang. Ini umum. Tak perlu tunggu diperangi, kita dulu yang keluar pergi serang dulu ataupun pergi perang dulu. Kita lihat apakah bentuknya pada surah yang ke-9, surah Taubah.
ayat yang ke 29. Nanti ingatkan kembali, tadi Ajar Uzimah sebutkan ayat 190 dengan ayat kita bincangkan ini dia apa dekat ataupun sama. Nanti kita akan lihat kembali kedua-dua ayat ini insya-Allah. Ayat ke-29 halaman 191 Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Dia panggil tul juga sama dengan kita Tul. Terjemahan. Nah. Dia tul sama dengan kita. Kita pun tul juga Lah. Ini yu'tul. Define satu perkataan. Baik, silakan terjemahan. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kiamat. Dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu dari orang-orang yang diberikan kitab, kaum Yahudi dan Nasrani. Sehingga mereka membayar jizyah dengan keadaan taat dan merendah diri. Baik. So ini sampai kepada bahagian apa? Orang Islam dulu pergi serang. Tak perlu tunggu mereka itu menyerang, serang. Tapi menyerang apa? Adakah menyerang semua orang ataupun mana-mana tempat? Bukan. Yang perlu diserang dan diperangi itu ialah tempat-tempat yang didiami oleh orang-orang musyrik ataupun tempat-tempat yang ada bentuk mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Maka peperangan itu adalah peperangan untuk menyebarkan agama kan, hingga semuanya mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan inilah yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab untuk pergi ke tempat-tempat yang mana dia telah contohkan oleh Nabi SAW sebelum itu. Bila Nabi mengutus para sahabat berjumpa dengan raja-raja ataupun menghantar kepada negara-negara tertentu. Dihantar ke Yaman, ada dihantar ke Ethiopia. So dihantar ini tujuannya adalah untuk mengajak mereka memasuki Islam. Dan dalam surat Nabi SAW menyebutkan aslim tuslim. Islamlah, engkau akan selamat. Dan begitu sebenarnya yang Allah Azza wa Jalla sebutkan sebelum daripada waktu Nabi. Allah sebutkan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, kan? Ingat tak? Surat yang diutus oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Sabah, Balqis, kan? Dia sebut apa? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sungguhnya Balqis kata ini suratnya datang daripada Sulaiman. Dia bermula dengan bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya, jangan kau nak rasa tinggi sangat, rasa nak hebat sangat dengan aku, dan datanglah dalam keadaan muslimin, dalam keadaan Islam, tunduk patuh. Ya. Maka surat dihantar, dan selepas itu Nabi Sulaiman kata apa? Kalau ada orang tak nak terima, apa yang akan berlaku? Nabi Sulaiman akan datang untuk menyerang mereka. Tujuannya apa? Memerangi kesyirikan.
memerangi kesyirikan, agar mereka meluk agama Islam. Oleh sebab itu bila orang dah peluk Islam, Nabi kata once orang tu peluk je Islam, dia terus kita dah tak boleh dah buat apa-apa pada dia. Dia sepatutnya diberi perlindungan, dia dah selamat dah, kan? Walaupun dia memeluk Islam itu pada situasi yang nampak macam terpaksa, kan? Satu kisah yang seorang sahabat berlawan dalam peperangan, kan, lawan one to one dengan orang musyrik, orang kafir, dan tiba-tiba dia kalah, dia dah terbaring dah. Waktu tu memang sahabat ni nak bunuh je. Waktu tu dia mengucap 2 kalimah syahadah, dan sahabat tu pun bunuh dia, kan. Lalu perkara itu sampai kepada Nabi SAW, dan Nabi tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Kerana bila orang dah mengucapkan 2 kalimah syahadah, apa pun yang berada di dalam ini, itu adalah urusan Allah SWT. Kita hukum dengan yang kat luar je. So bila dia dah masuk Islam, dia dah selamat dah. Tak boleh nak di apa-apakan. Kan? Ya saya. Ini masih terpakai lagi ke Ustaz? Baik. Adakah masih lagi terpakai hingga ke hari ini? Ya, baik. Sudah tentunya ayat-ayat ini semuanya adalah terpakai hingga ke hari ini. Ya. Hari kiamat lah. Sampai ke hari kiamat. Jadi mana kata bertukif tak boleh biar lah. Ya. Bertukif tak boleh biar lah Ustaz. Betul, bertukif tak boleh biarlah. Okey, baik. Ayat-ayat terpakai hingga sampai hari kiamat, hingga hari inilah terpakai. Cuma agama ini dia bergerak mengikut peredaran zaman. Tujuan dan matlamatnya sama, tetapi caranya itu berubah mengikut keadaan dan juga situasi. So dia akan berubah. Okey. Tujuannya sama, untuk mengabdikan diri kepada Allah dan menghilangkan kesyirikan daripada muka bumi. Maka macam ni kalau kita sebut tentang keadaan hari ini, macam mana? Baik. So itu dia masuk pada bahagian ya saya. Masuk Macam ayat kuliah tu Ustaz, kan? Maknanya itu tafsiran dia tu lain pula, kan? Macam ada kebebasan beragama tak? So itu yang bila bercerita tentang hukum. So bila kita kata ayat ni terpakai hingga hari ini, so kita kena berjihad lah. So itu masuk pada bahagian apa? Bahagian hukum. So bila masuk pada bahagian hukum, dia kena lihat pada pelbagai sudut. Dia kena nilai pada ayat Quran yang lain, pada hadis yang lain, dan sudah tentu yang paling utama, kena lihat kepada keadaan setempat itu. Ataupun dalam bahasa fiqahnya kena lihat pada waqi', kedudukan pada waktu itu. Baru hukum itu akan keluar apa dia. Kerana hukum dia berbeza pada tempat. Bahkan hukum berbeza pada setiap kita. Pada setiap kita berbeza. Kan? Untuk orang yang, contoh kalau kata kita cerita tentang solat, kan, untuk saya yang sihat, cara solat saya berbeza dengan orang yang sebelah saya, dia sakit. Tapi tujuannya sama, dia masih tetap kena solat. Cuma hukum dah jadi berbeza. Saya kena solat berdiri penuh 4 rakaat. Orang ni sebab dia sakit teruk, terlantar. So dia boleh jamakkan solat dia. Tapi tujuan utama dia apa? Solat. Hukum berbeza. Kenapa beza? Tengok keadaan. So sama dengan ayat ini. Suruhan untuk memerangi kesyirikan tetap sama, berlaku hingga ke hari kiamat. Tetap perlu dilakukan oleh setiap Muslim. Tapi nak implement perkara itu, dia kena tengok pada situasi tanpa kita mengorbankan prinsip agama kita. So itu perlu kepada lihat, fahami betul situasi dan melihat. So untuk situasi kita sekarang macam mana? So pertama, dalam Islam membenarkan untuk kebebasan beragama selagi jika mereka itu adalah orang bukan Islam yang duduk di bawah perlindungan negara ataupun pemerintahan Islam. So mereka bebas untuk mengamalkan agama
agama mereka. Selagi dia tidak mengganggu agama Islam. Jika dia mengganggu, maka ketika itu dia tak boleh diberi muka, tak boleh diberi apa pun ruang dan peluang. Ni. Yang kedua, orang bukan Islam perlu diberi kefahaman tentang agama Islam. Perlu diberi kefahaman tentang agama Islam, dan ini perkara yang terus-menerus perlu dilakukan oleh pihak berkuasa setempat. Termasuk juga adalah orang-orang Islam yang berada di komuniti tersebut. Jiran, kawan-kawan, dia perlu beri. So macam mana cara nak beri kefahaman? So itu lagi again berbeza pada setiap orang. Ada orang yang dia boleh cerita, ada orang yang dia boleh tunjukkan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ayat ini nanti akan berlaku secara zahirnya bila kita ada satu yang kembali pemerintahannya yang dinamakan sebagai khilafah. Kan, khilafah itu kembali, maka waktu itu negara Islam semuanya tenaganya itu kuat dan besar, maka ketika itu boleh untuk melakukannya secara fizikal kepada mana-mana negara. Tapi hukumnya tetap ada, nak implement itu kita lihat kepada keadaan semasa dan juga tempat. Wallahu a'lam. Baik. Maka ini tahap yang keempat ketika itu, dan hingga sekarang inilah bahagian yang masih lagi ada untuk terus menyampaikan ataupun terus memerangi kesyirikan, apapun bentuk kesyirikan yang ada, sama ada yang ada daripada pihak bukan Islam. Ataupun nanti kita ada satu lagi bahagian jihad yang perlu kita sama-sama beri perhatian, iaitu jihad dengan sesama orang Islam. Baik, kita selesaikan bahagian ini dulu. So ini 4 tahap tadi jihad. Kalau kita lihat daripada sudut sejarahnya sikit, pertama Allah suruh tahan dulu, yang kedua Allah bagi keizinan tapi belum wajib, yang ketiga wajib jika diperangi untuk mempertahankan diri, dan yang keempat jihad ataupun berperang itu perlu terus dilakukan selagi mana kesyirikan ada di atas muka bumi ini. So itu 4 tahap jihad ataupun 4 tahap peperangan. Baik. Kalau kita melihat pada bahagian jihad ini ataupun pada bahagian berperang ini, kan, beberapa pelajaran yang boleh kita ambil daripada 4 tahap itu tadi. Kan, yang pertamanya ialah kita boleh lihat jihad ini ataupun berperang ini, ia disyariatkan pada waktu yang tepat. Ia disyariatkan pada waktu yang tepat. Maksudnya bukanlah bila masa je boleh keluar pergi, tak. Dia ada waktu-waktu dia. Kena tengok waktu yang sesuai. Tengok pada kekuatan orang Islam, tengok pada kena ambil kira banyak faktor sebelum nak melakukan. Yang kedua, pensyariatan itu berlaku bila adanya, saya sebutkan dia sebagai khilafah. Negara Islam ini adanya satu pemerintahan yang satu, bukannya yang berpecah-pecah banyak, yang satu. Waktu itu akan menunggu perintah daripada pemimpin yang utama ini, sama ada dia suruh berjihad ataupun tidak, itu nanti bergantung kepada pemerintah tersebut. Baik. Yang ketiga, ini bahagian yang paling utama. Kenapa pada bahagian Mekah dulu tak dibenarkan? Kerana pada fasa Mekah, dia adalah fasa untuk membina tadi apa? Membina apa? Iman dan juga takwa. Dua tu, iman dan juga takwa. Atau kita simpulkan, untuk membina akidah. Dalaman dulu Allah nak bina. Bahagian akidah dan juga tauhid dulu Allah nak bina. Sebab itu surah-surah Makkiyah, ia banyak cerita tentang keimanan, cerita tentang keesaan Allah Azza wa Jalla, cerita tentang akidah, cerita tentang perkara-perkara pokok asas dalam agama ini. Dia tak ada cerita tentang solat lagi, dia tak ada cerita tentang zakat, tak ada cerita lagi semua tu. Itu semua cerita Madinah. Mekah ceritanya tentang tunjang dalam agama ini. Cerita dia. Maka di Mekah adalah waktu Allah nak menguatkan untuk membina iman dan juga takwa.
Tujuannya apa? Tujuannya nanti bila disyariatkan sahaja berperang ataupun jihad, maka para sahabat ataupun orang Islam ketika itu akan keluar untuk berperang dan juga berjihad dengan tujuan yang jelas. Tujuannya nak apa? Tujuannya nak waqatilu fi sabilillah. Alhamdulillah. Tidak berperang hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah SWT sahaja. Kita lihat Allah sebutkan pada surah yang keempat ayat ke (76). Ayat 76, halaman 90. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Terjemahan. Orang-orang yang beriman berperang pada jalan Allah dan orang-orang yang kafir pula berperang pada jalan Taghut, yakni syaitan. Oleh sebab itu, perangilah kamu akan pengikut-pengikut syaitan itu kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Sebagai ini Allah nak pastikan dulu agar bila orang beriman keluar berperang, tujuan mereka jelas, hanya satu, iaitu untuk berperang pada jalan Allah. Kerana orang-orang kafir mereka juga berperang, tapi mereka berperang itu pada jalan apa? Sabilit taghut. Pada jalan yang selain daripada Allah Azza wa Jalla. Berperang dengan pelbagai tujuan yang lain. Sebab itu pada fasa Makkah belum lagi. Sebab bimbang waktu itu mereka disakiti, dikacau, dihina, diseksa dan sebagainya. Maka bimbang kalau melawan waktu itu dia adalah sebab apa? Sebab marah. Betul tak? Sebab marah, sebab nak balas dendam. So waktu itu Allah suruh sabar dulu. Kufu aidiyahum. Tahan dulu tangan tu. So Allah bagi tahan dulu. Sampailah iman dan takwa, akidah itu dah kuat. Waktu itu baru Allah izinkan untuk berperang. Dan ketika mana Allah izinkan untuk berperang, para sahabat yang benar-benar beriman itu apa? Memang tak sabar-sabar nak pergi berperang. Dan mereka tak kisah untuk berhabis-habisan pada harta dan tidak kisah untuk bermati-matian pada diri mereka. Kan seperti mana yang saya pernah sebutkan kan, seorang tu bila dah saja dah pergi berperang, mereka dah tak nampak benda lain kecuali apa? Kecuali Allah. Dah tak nampak dah benda lain. Yang nampak hanya akhirat je, dah tak nampak dah lagi apa-apa yang mereka nak daripada dunia ini. Berbeza dengan orang munafik, mereka berperang, pertama tak nak pergi berperang lah. Yang kedua, kalau kena pergi berperang, mereka akan buat apa? Akan sorok-sorok, akan duduk di paling belakang, dan mereka akan tunggu sampai habis, tengok siapa yang nak menang. Kalau orang Islam menang, dia akan stay kat situ. Sebab apa? Nanti nak minta ghanimah, dapat ghanimah. Kalau orang bukan Islam yang menang, so mereka akan pergi ke site yang sana dan minta bagi sikit ghanimah itu kerana mereka telah membocorkan rahsia orang Islam. Itu kenapa jadi fasa macam tu? Kerana mereka hanya berada di Madinah, tak lalu pada fasa Mekah. So iman dan takwa itu tidak ditempa terlebih dahulu. Terus dia Nabi datang. Kan terus dia senang. Tak ada apa-apa yang bentuk seksaan, dihina ke apa ke, tak ada. Tak ada. Waktu tu dah fasa yang senang. So
Itu contoh orang yang mendapat mendapat Islam dengan cara yang mudah. Sebab itu awal surah Al-Baqarah, awal Al-Quran, Allah bercerita tentang siapa dulu yang awalnya. Lepas Allah bercerita pada ayat 5 ayat pertama tentang orang yang bertakwa, Allah cerita tentang siapa? Kumpulan awal orang munafik dulu, betul tak? Awal Al-Baqarah. Allah cerita tentang Allazina orang kafaru. munafik dulu. Allazina kafaru. Tentang bermula pada situ. Kenapa Allah cerita tentang orang munafik dulu? Yang Allah bawakan dalam Quran, banyaknya tentang orang-orang munafik. Kenapa mereka ini yang Allah bawakan ceritanya banyak? Kerana mereka ini Allah nak bagi gambaran, ialah orang-orang yang mendapat Islam dengan mudah. Dan mereka tak melalui perkara yang susah untuk nak tempa iman dan juga takwa tu. Cara mereka nak meningkat iman dan takwa, kena buat apa? Kena datang ikut majlis Nabi kan, Nabi bagi kuliah, ceramah, tazkirah kan. Dia orang kena duduk dengar. Kena datang dengan apa? Solat berjemaah, kena datang dengan Quran. So itu cara mereka nak meningkatkan iman dan takwa. Dan akhirnya menjadi tak perkara itu? Sebab susah nak dapatkan yang begitu. Jadi kenapa Allah bawakan kisah orang munafik ini banyak dalam Al-Quran? Kerana orang yang datang selepas fasa Mekah, inilah cabaran yang akan mereka hadapi. Mereka adalah orang-orang yang mendapat Islam itu dengan mudah. Dan tak melalui yang susah ni. So bila tak lalu yang susah, iman dan takwa tu dia susah nak ditempuh. Dan itulah cabaran yang siapa hadapi sekarang ni? Kita hadapi. Mendapat Islam dengan mudah. Mendapat Quran dengan mudah. Bahkan sekarang semua berada di hujung jari je. Dan cabarannya tinggi tak untuk kita? Sangat tinggi. Kemungkinan nak pergi kepada dekat macam orang munafik tu, persentage tu tinggi ke rendah? Oh, yang sebutlah Ustaz, takut. Wala'iyazubillah. Wala'iyazubillah. Nasallallahu al-afiyah. Tinggi. Kan? Sebab itu Allah bawakan cerita tentang orang munafik. Dia bukan saja tentang orang yang bermuka-muka, tapi dia adalah tentang kumpulan yang mendapat Islam dengan mudah. Mendapat Quran dengan mudah. Nabi datang kepada mereka dengan mudah. Kan? Sebab itu pelajaran yang diambil daripada munafik itu dia memang gambaran kita yang Allah letakkan di situ. Orang-orang yang mendapat semuanya dengan mudah, so kena lebih kena berhati-hati. Oleh sebab itu pensyariatan jihad itu dilewatkan dan betapa kan kita ini tak tahulah nak kata beruntung ke tak beruntung, tapi kita ada tak merasa nak kena berperang angkat senjata ni? Tak ada. Boleh bayangkan tak macam mana kalau kita diletakkan situasi itu? Kita akan menyahut ke ataupun duduk di belakang? Rasa duduk belakang Ustaz. Kan? Kita bimbang, bukan cakap orang lain lah, cakap saya sendiri pun kan, cakap berdekah-dekah. Dengar sekali kan bunyi tembakan je kan dah menyuruk dekat mana-mana kan. Kalau Allah letakkan kita, itu yang Allah telah letakkan orang munafik pada seruan untuk berperang, berjihad mengangkat senjata. Hilang mereka daripada itu. Seruan untuk berjihad dengan duit, hilang. Seruan untuk belajar agama, hilang mereka. Seruan untuk solat berjemaah bersama-sama di surau atau masjid, hilang mereka daripada semua itu. Dan itu cabaran yang kita hadapi. Dia bermula dengan apa? Mendapat sesuatu dengan mudah. So, kita kurang menghargai itu yang kita lihat pada anak-anak lah kan. Kalau dapat benda yang suatu tu mudah je kan, dia memang akan ambil apa? Take things for granted lah. Dia tak berapa nak menghargai. Itu agama dan Quran yang sampai kepada kita. Susah untuk kita nak benar-benar beriman. Nak tinggalkan iman tu dia cabaran tinggi betul. Nak capai tahap takwa itu lagi dah jauh lagi kita nak capai. Itu antara kenapa Allah lewatkan tentang pensyariatan jihad itu. Kerana nak bagi orang beriman bersedia. Bila
keluar je seorang berjihad, biar buat itu kerana Allah, bukan kerana perkara-perkara yang lain. Baik. Macam kita orang dengar ustaz lah. Senang je kita orang ustaz bagi je ilmu kat kita. Dan saya pun senang je juga sebab buku-buku semua dah tersiap. Kan, tinggal buka baca je, dah siap dah. Tak perlu dah nak pergi belajar jauh-jauh ke, naik unta pergi berbulan-bulan nak dapatkan satu hadis ke. Tak perlu dah. Tak payah nak ingat semua pun tak apa. Senang je, buka buku dah siap ada, buka handphone dah ada dah. Semua pun dah mudah dah. Itu yang kadang lambat masuk tu. Lambat masuk dalam kepala kan. Belajar tu lambat je masuk sebab tak apa dalam buku ada. Tak apa dalam handphone ada kan. Ini saya lah kan. So tu yang kadang belajar tu lambat masuk. Apa yang baca tu rasa lambat je nak masuk sebab dah jadi mudah. Di masjid tu dengar ceramah pun Al-Qalam pun tak ada. Al-Kalam. Kan. Itulah. Al-Qalam dengan Datang untuk memenuhi antara maghrib dan juga isyak je kan. Senang je dengan ustaz, tak tahu mengeja pun minta tolong. Tak tahu mengeja pun tanya ustaz. Allah sendiri suruh malaikat tulis uktub, nak turun ayat ni. Kita Allah tak bawa pensel, tak bawa buku. Betul? Kadang Betul? majoriti kadang tu tengok orang lelaki utamanya. Lelaki utamanya lah kan. Lelaki tak payah cerita nak bawa pensel ke apalah kan. Lelaki nak pergi belajar tu pun, itu pun saya kalau pergi kat surau masjid tu kuliah maghrib, itu biasalah sebab memang sementara nak nunggu isyak. Tapi kalau kelas-kelas yang lain daripada kuliah maghrib ni, nak dapatnya susah. Inilah pun kita ada Haji Yaya, Haji Ali, Haji Fuad. Inilah 3-4 orang yang ada pun dekat kelas kita ni kan. Haji Zainal, inilah yang ada. Luar daripada kuliah-kuliah yang maghrib kan. So nak jumpa lelaki belajar-belajar ni memang susah lah. Tak apalah lelaki sebab dia bekerja nak provide untuk perempuan. So perempuan dah belajar nanti share dengan lelaki. Lelaki dia mungkin cukup seminggu sekali je khutbah Jumaat tu. Memadai dah insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Kalau tidak pada ayat kita di sini Allah sebutkan waqatilu fi sabilillah. Tadi pada ayat 190 Allah sebut waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu. Ayat di situ adalah lebih khusus daripada ayat yang di sini. Sebab tu saya ambil ayat yang itulah. So ayat itu memang ikut pada sirah dia, pada asbabun nuzul, waktu turunnya itu memang kewajipan yang Allah telah itu adalah ayat yang menyatakan kewajipan untuk berperang. Dan ayat ini adalah ingatan Allah lagi sekali kepada ayat yang awal tadi. Dan di sini yang Allah nak highlightkan adalah ingatan kepada siapa? Adalah ingatan kepada orang-orang yang duk bagi macam-macam alasan bila Allah suruh untuk pergi berjihad. So ayat 244 ini adalah ingatan sekali lagi pada apa yang Allah tekankan pada ayat 190 tadi. Pertama, ingatan untuk berjihad, untuk berperang. Yang kedua, ingatan agar apa yang nak dilakukan itu lakukan kerana siapa? Kerana Allah Azza wa Jalla. Dan di sinilah yang Allah nak highlightkan nanti belakang ni. 2 nama Allah Azza wa Jalla. Kan, kenapa Allah tutup ayat ini dengan Sami'un Alim? 2 nama Allah Azza wa Jalla. As-Sami' Maha mendengar, Alim Maha mengetahui. So dia mesti ada kaitan dengan ayat. Nama Allah di penghujung ayat, dia mesti ada kaitan dengan ayat tu. Dan di sini kenapa Allah tutup ayat ini dengan Maha mendengar, Maha mengetahui? Apa kaitan dengan ayat? Saya tak bagi alasannya bukan-bukan. Supaya Kan ni peringatan daripada ayat 190 kan? okey. Jadi, Ini ayat 244 ini. 244 ni. Ayat 190 tadi dia lebih khusus banding ayat yang 244 ni. 244 ni umum. Lebih umum pada ayat 190 tadi. Dan soalannya ialah kenapa Allah tutup ayat ni dengan Sami'un Alim, Maha mendengar, Maha mengetahui?
apa kaitannya dengan ayat ini, ayat 244 ni? Tak mahu kita berdalih lah untuk menunaikan syariat ini yang Ah, diperintahkan ni. baik. So bila sampainya kewajipan, perintah kewajipan untuk berperang, maka Allah sebutkan dalam ayat yang lain kan, yang tadi kita lagi bacakan ya. Ada yang berkata Rabbana lima katabta alainal qital. Wahai Tuhan kami, kenapa engkau wajibkan kepada kami ini untuk qital, untuk pergi berperang, mengangkat senjata ni. Kalaulah engkau lewatkan sikit, tempohnya itu kan lebih baik. Kan? Sebila turunnya suruhan kewajipan untuk pergi berjihad, maka mulalah kedengaran apa? Banyaknya alasan-alasan yang diberikan. Mulalah kedengaran banyaknya cakap-cakap belakang. Kan cakap kenapa nak kena pergi berperang, kan itu kan keganasan lah, itu kan menyusahkan, itu kan macam menyerahkan diri untuk membunuh, macam nak pergi bunuh diri sendiri pula. Kenapa so banyak cakap-cakap belakang yang ada. Lalu Allah kata Annallaha sami, Allah dengar semua tu. So siapa yang duk bagi alasan, siapa yang duk cakap-cakap belakang, siapa yang menimbulkan persepsi yang buruk pada suruhan ini, maka Allah sami. Dan juga Allah alim, Allah Tuhan yang maha mengetahui. Orang yang dia bagi alasan, keuzuran, surat tunjuk sebab untuk tak pergi berperang itu, adakah memang betul-betul dia itu uzur ataupun itu hanyalah alasan sahaja? Maka Allah ingatkan, wa'lamu, ketahuilah, ingat Allah itu Tuhan yang mendengar, dan alim, Tuhan yang maha mengetahui apa yang berada di dalam dada itu. Ke ayat 244 ini, dia adalah ingatan sekali lagi daripada Allah setelah turunnya suruhan yang pertama, kewajipan untuk berperang, supaya tak ada dakwa-dakwi ataupun cakap di belakang-belakang. So Allah sebutkan sekali lagi agar ini betul datang daripada Allah SWT, dan berhati-hati bila satu arahan itu sampai, maka jangan banyak cakap. Kan orang beriman dia hanya apa? Sami'na, kan? Wa ata'na aja. Dia dengar dan dia taat sahaja apa arahan yang sampai daripada Allah Azza wa Jalla. Wa qatilu fi sabilillah. Berperanglah pada jalan Allah. Saya nak mengajak kita lihat di hujung ini pada dua perkara. Jihad dengan senjata, dan satu lagi jihad dengan ilmu. Jihad dengan senjata dan juga jihad dengan ilmu. Ini dua bahagian jihad yang kita katakan, kalau sebut tentang jihad, so yang pertama asasnya apa? Jihad dengan apa? Senjata, itu asas dia. Bawah itu satu lagi bahagian jihad, dia adalah jihad dengan ilmu. Kenapa? Kita lihat pada surah yang ke-66, surah Tahrim, pada ayat yang ke-9, ayat ke-9, halaman 561. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Terjemahan, wahai Nabi, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta bertindak keras terhadap mereka, dan sebenarnya tempat mereka ialah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Allah perintahkan untuk berjihad melawan siapa? Pertama al-kuffar. Yang kedua al-munafiqin. Al-kuffar ni siapa? Orang-orang bukan Islam. Dan yang kedua adalah orang munafik. Orang munafik ni orang apa? Orang Islam. So takkan nak perang sesama Islam? Bunyi macam tak patut lah macam tu kan. Lawan sesama kawan. Tak patut lah kalau dapat arahan yang begitu. Baik. Maka apa bentuk jihad di sini? Al-kuffar, jihad al-kuffar. Inilah yang kita sebutkan dengan jihad dengan senjata. Senjata. Dan dengan orang munafik, ia adalah jihad dengan ilmu. Sama ada kita berhujah dengan dia ataupun kita berdebat dengan dia. So ini dua bahagian jihad yang paling utama. Dua bahagian jihad yang paling utama. Dengan senjata dan juga dengan ilmu. Sebab itu dalam surah At-Taubah Allah sebutkan tentang walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalaulah baiknya kalau pada setiap daripada kumpulan kamu ini ada satu grup yang mereka itu stay untuk memperdalam agama. Liyatafaqahu, bukan untuk belajar agama tapi belajar dengan mendalam sampai jadi faqih, jadi pakar. Tujuannya apa? Agar nanti bila mereka yang balik berjihad dapat belajar dan dapat mengambil peringatan. Takut ada benda-benda yang tersilap waktu tengah berjihad tu, berperang tu, ada tersalah bunuh orang ke, terambil ke dan sebagainya. Supaya benda tu boleh ambil peringatan. Tengah pergi tu berjihad tu, berperang macam mana nak solat, kadang benda yang simple lah kan. Contoh tengah pergi berperang tu, sementara nak sampai dalam perjalanan pergi ataupun balik, tiba-tiba nak mandi wajib kan. Benda yang simple je, nak mandi wajib kan. So nak buat macam mana nak mandi wajib waktu tengah keluar berperang tu. So itu perlu kepada ilmu kan, kerana ada kisah yang berlaku. Ada ketika keluar pergi berperang, waktu tu musim sejuk di padang pasir. Tahu lah padang pasir, kalau bukan musim sejuk pun memang sejuk pada waktu malam. Ini kan pula musim sejuk dan orang itu bermimpi kan hingga nak kena mandi wajib, berhadap besar. So apa nak buat, air tak ada, nak mandi pun sejuk kan. Maaf air ada tapi sebab musim sejuk nak kena buat apa, maka ada yang mengeluarkan pendapat tetap juga kena mandi wajib sebab air ada. Kalau lain, kalau air tak ada tayamum lah, sebab air ada kena mandi. So orang tu pun mandilah dan akhirnya lepas dia mandi meninggal dunia sebab kesejukan. So apa dia, itu perlu kepada apa, ilmu. Sebab itu pergi berjihad, balik dia pergi belajar, bukan balik dia relax, balik dia pergi belajar. Kena belajar sebab nanti dia akan menghadapi situasi-situasi waktu tengah pergi berperang tu yang dia perlu kepada ilmu, nak buat keputusan bagaimana ya. Maka ini dua. Pertama jihad senjata dan juga yang kedua jihad dengan ilmu. Maka kita nak buat yang mana? Pertama, kita kena tetap tanamkan dalam diri kita kesediaan dan keinginan untuk berjihad dengan senjata. Kena ada. Kerana hadis yang saya beberapa kali sebutkan bila bercerita tentang jihad, bahawa Nabi SAW sebutkan siapa yang dia meninggal dunia, dia mati dan dia tak pernah berazam dalam diri dia untuk pergi berperang, mengangkat senjata, berjihad, maka Nabi kata dia telah mati dalam salah satu cabang kemunafikan. So yang pertama, setiap daripada kita kena apa? Ada keazaman, keinginan, kesediaan untuk pergi berjihad dengan mengangkat senjata. Walaupun kita tak tahu dah, ikutnya rasa memang takkanlah sampai mati pun takkan dapat lah kan. Jauh lah kita nak nampak di Malaysia berperang, tetapi tetap kena ada perasaan itu dalam diri. Kena ada. Yang kedua, sementara nak menunggu jihad yang pertama itu terlaksana, kita perlu melakukan jihad yang kedua, iaitu dengan ilmu. Dan ini sebenarnya bukan menjadikan kita lebih rehat.
sebenarnya dia menjadikan kita lebih apa? Lebih susah dan perlu bertungkus lumus daripada yang pertama. Jihad dengan senjata, kita memerlukan kepada kekuatan apa? Kekuatan fizikal. Oh. Kekuatan fizikal. Dan jihad ilmu memerlukan apa? Kekuatan fizikal ke kekuatan dalaman? Dua-dua Ustaz. Dia perlukan yang utama kekuatan dalaman. Itu yang Dalaman. paling utama. Kalau dalam kuat, itu yang boleh jadikan fizikal itu akhirnya walaupun dia dah tua, dia jadi apa? Dia jadi kuat. Itu contoh yang saya pernah sebutkan, yang duk pergi semayang kat masjid dan surau ni banyak orang tua ke orang muda? Untuk Orang tua. Ustaz. Adakah orang tua fizikalnya kuat banding orang muda? Tidak. Apa orang tua, apa yang kuat pada orang tua tu? Tangan. Dalaman dia kuat. Lepas tu dia boleh pergi. So dalaman yang kuat, dia akan menjadi fizikal tu jadi kuat. So dia akan membantu dengan sangat banyak untuk orang yang nanti nak pergi berjihad senjata. Sebab tu bila fasa Mekah ada tak jihad senjata? Tak ada lagi. Nak apa? Nak bina kekuatan dalaman. Tak ada kekuatan dalaman, nanti bila berdepan dengan musuh, dia jadi takut. Sebab apa? Takut matilah, risau keluarga lah, risau sakit lah, risau tu, risau ni, banyak risau. Akhirnya jadi tak penakut lah. Jadi macam munafik akhirnya duduk kat belakang lah, duduk belakang kali. Lepas tu kalau jumpa ada mana-mana lubang, dia akan terjun masuk, menyuruk dalam lubang tu. Dia faham? Takut. So yang akan menggerakkan nanti jihad dengan senjata adalah dalaman ini. Sebab tu bahagian jihad dengan ilmu, inilah bahagian yang lagi mencabar daripada jihad dengan senjata. Kerana orang yang kalau dia duduk dalam comfort zone, dia mudah untuk apa? Mudah untuk nak lupa diri, mudah untuk nak leka, lalai. Betul tak? Tapi kalau dia duduk dalam kawasan yang kuat, macam para sahabat pada waktu di Mekah dengan yang di Madinah, mereka duduk waktu yang bukan comfort zone. Itu yang jadikan mereka kental betul-betul. Yang berada di comfort zone, jadilah akhirnya mula timbullah siapa? Orang-orang munafik. Kenapa ada di comfort zone? So nampak jihad dengan ilmu ni, oh senang. Tak. Dia lagi mencabar sebab kita berada di comfort zone. So kita akan rasa macam, okeylah hari ni ada belajar sikit, okeylah. Aku masuk kelas ni kira baguslah ni kan. Daripada tak masuk kelas, biar aku masuk kelas. So kita akan terleka dengan perkara tersebut. Akhirnya jihad ilmu itu tidak dijalankan dengan yang sepatutnya. Maka ini dua bahagian jihad yang perlu diberi perhatian, dan alhamdulillah Allah letakkan kita berada mudah-mudahan pada jalan yang sedang kita berjihad dengan ilmu. Kita sedang memperkasa diri kita dengan ilmu, dan utamanya ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Moga ini adalah bahagian jihad kita yang sedang kita lakukan, dan kita berharap Allah terimalah. So bila sedang berjihad ini, perkara pertama yang perlu beri perhatian adalah apa? Allah kata waqatilu fi sabilillah. Kita masuk kelas, kita mengaji, kita nak buat itu semuanya kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana kita berada di comfort zone, kadang-kadang nak masuk kelas rasa macam malas lah, malam ni nak rehat lah, malam ni tak apalah kan, malam ni macam mengantuk sikit lah kan, siang tadi penat mengantuk sikit lah, so tak masuk lah. Cucu ramai kat rumah. Kan. So kena ingat balik, kita buat ini adalah kerana apa? Kerana Allah Azza wa Jalla. Dan bila kita dah berniat nak buat kerana Allah, maka adakah syaitan akan bersenang hati membiarkan kita begitu? Tak. Dia akan kacau lah kita dengan pelbagai perkara. Kau kan dah masuk dah pagi tadi mengaji. So malam tak payahlah pagi tadi dah ngaji. Dah masuk ke Al-Quran, dah dengar. Masuklah, tengok rakaman je. Tengok rakaman je lah. Kau buka je lah YouTube, dengar-dengar. So akhirnya dengar, tapi macam sambil-sambil. Akhirnya tak masuk pun. Tapi yang paling banyak minta maaf Ustaz, hari ni tak dapat datang. Ayat. Ada boleh minta maaf lagi tu. So itu Ustaz, cabarannya. Saya rasanya berjihad dalam menuntut ilmu ni bukannya setakat menuntut ilmu aja kan, dia kena apply sekali dan ajar orang lain kan. Betul. Belajar menuntut ilmu memang tujuannya Allah sebutkan tadi, liyatafaqahu fiddin, untuk dia belajar betul-betul sampai mendalam. Kemudian waliyunziru qaumahum, untuk dia bagi amaran kepada kaum dia. Itu orang pergi balik berjihad tu. So dia kena mengajar.
Belajar dia memang datang selain dengan mengajar. So kita ni hanya ada dua je. Selagi kita tak berjihad angkat senjata, kita cuma ada dua pilihan saja. Sama ada kita belajar atau kita mengajar. Dua je. Either one. Dia tak boleh Tapi jadi kita ni suka belajar aja, mengajar tak suka. Menga- Mana tu? Sama lah saya pun. tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Dia kena ada dua-dua. Kalau belajar saja tanpa mengajar, dia macam kita makan je tapi tak buang air. Kalau kita share je Ustaz, tak payah ngajar, share je. Mengajar itu bahasanya lah, tapi dia boleh datang dalam berbagai bentuk. Dia boleh datang dengan kita share, datang dengan kita forward, datang dengan kita beri nasihat, datang dengan beri teguran, datang dengan sembang saja-saja sambil tu selit-selit. Dia boleh datang dengan berbagai bentuk. Tapi umumnya apa yang masuk keluar. Jangan apa yang masuk disimpan. Kalau makanan masuk simpan, lama-lama badan akan jadi macam mana? Perut memang sakit punya lah, confirm. Tapi So, tak kegunaan sendiri Ustaz. kegunaan sendiri, yes, betul. Kegunaan sendiri betul memang Sebab kena kadang-kadang guna. kita tak boleh nak sampaikan. Jadi kita guna Tak untuk tahu macam mana nak sampaikan Ustaz. Sampai dengan anak pun walaupun jadi cikgu. sampai dengan anak pun Cikgu lain. Kalau cikgu matematik senang je. Dia pelbagai cara boleh nak sampaikan. Pelbagai cara boleh nak sampaikan. Perkataannya ialah jika nak sampaikan. Betul. Nak seribu daya, tak nak seribu dalu. Itu yang Allah sebutkan dalam surah An-Nazi'at. Kan, ini adalah Quran. Allah kata liman sya'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa yang dia nak menempuh jalan yang lurus, maka dia akan belajarlah Quran ini, belajar baca, belajar faham, amal, sampaikan. Tapi daripada siapa yang apa? Siapa yang nak. Untuk siapa yang tak nak, Allah letaklah dia duduk di zaman Nabi, solat di belakang Nabi, dengar cakap Nabi, boleh tengok Nabi, boleh sentuh Nabi, tapi akhirnya dia jadi apa? Berpihak kepada yang lain. Jadi orang-orang munafik. Kenapa? Tak nak. Tapi kalau siapa yang nak, dia jauh daripada zaman Nabi, tapi boleh teringat Nabi, dia boleh menangis rindunya dia dengan Nabi. Dia duduk nak belajar Quran ini sebab inilah yang Nabi tinggalkan. Dia duduk belajar hadis sebab ini yang Nabi tinggalkan. Sebab sayang dan rindu daripada Nabi. Kenapa? Sya'a. Dia nak. Kalau siapa yang dia tak nak, orang kata memang tak dapat nak nolong lah. Tak dapat nak nolong lah. Seribu daya tak nak seribu daya. Betul, betul. Kalau kita nak, kita akan buat macam-macam dan itulah pengalaman kita dalam hidup. Bila kita nak sesuatu, kita akan sanggup buat macam-macam. Orang akan sanggup keluar pagi, balik petang, kerja overtime, macam-macam. Sebab apa? Saya nak shopping, saya nak berjalan, saya nak makan sedap, saya nak beli itu ini. So, dia sanggup buat macam-macam. So, keyword adalah apa? Liman sya'a. Bagi siapa? Kawan saya, Dia tu taklah berapa sangat. Tapi dia rajin pergi jumpa orang asli ajak masuk Islam. itu lagi Masya Allah. Itu lagi Masya Allah. So, balik, apa yang masuk kita keluarkan. Apa yang masuk kena keluarkan. So, ilmu yang masuk kita kena sampaikan. Dan sampaikan bukan dengan cara mengajar saja. Macam-macam kita boleh buatkan. Kita tulis, kita share, kita sebut, kita apa-apa pun lah. Dalam rangka apa yang kita dapat itu. Tunjuk dengan perbuatan boleh. Jangan menunjuk lah. Tunjuk dengan perbuatan boleh. Macam-macam boleh untuk kita lakukan. Tapi apa yang penting, yang janji sampai matlamat dia. Apa yang masuk itu kita keluarkan. Allah Ta'ala. Hari ni semua orang kena berniat tau. Nak pegang senjata. Kena berniat. Itu memang kena ada niat. Dah. Ya, ada niat Oh, untuk Rafiq terlupa je. Hari tu tak dah cakap dah, lupa lagi. Tak buat lagi. Sampaikan pada, share lah pada ahli keluarga, semua agar ada niat yang begitu. Tapi bila nampak, bila geram budak-budak tu kena bunuh tu, naik semangat. Naik semangat. Okeylah, mudah-mudahan itu bantu kita nak pasang niat. Tapi nak pergi tu tak ada. Itulah kan, macam lawak di Merambui saya pernah sebutlah dulu kan. Nak pukul jauh, dekat takut. Dia cakap pasal bini dia kan, nak pukul jauh, dekat takut. Tak apalah, as long as kita ada rasa marah, rasa geram pada orang yang melakukan sebegitu pada seorang Muslim kita, itu tanda keimanan. Tanda keimanan. Kita mudah Allah terus beri kita rasa-rasa yang begitu, insya-Allah.
Tak, Baik. lepas ni Palestin sikitlah kita out of lepas Silakan. ni Palestin akan menang ke? Dah kali kedua ke Ustaz? Ikut sejarahnya. Adakah kali ini yang akan terus menang itu wallahu alam. Wallahu alam. Ada yang berpendapat yang demikian, ada yang berpendapat demikian, akan tapi wallahu alam. Itu masing-masing dia hanya masing-masing punya agak-agak lah. Dia Agak-agak. berpandukan surah apa tu ayat surah Al-Isra. Ya, jika berpandukan ada yang menyebutkan begitulah. Akan menyebutkan begitu. Wallahu alam. Wallahu alam. Kita mengharapkan apa pun yang akan terjadi, dia adalah waktu yang kita telah bersedia untuk bertemu Allah. Itu je. Kita harap apa pun yang jadi, Allah letakkan kita waktu itu adalah waktu yang mati adalah lebih baik untuk kita. Mati adalah lebih baik untuk kita. Tidak kena hafal ayat kafir, surah kafir. Betul. So itu yang Nabi doakan. So kemenangan Palestin akan berlaku pada kali ini ataupun next nanti ataupun lagi beberapa tahun ke depan, itu wallahu alam, tapi kita harapkan Allah terus beri kekuatan dan bantuan kepada mereka untuk tempuh situasi yang sekarang ini. Dan kita harapkan kita nanti mati pada waktu yang Allah katakan itu adalah mati yang waktu tu kematian adalah lebih baik untuk kita, sama ada di sini ataupun di sana. Allah letakkan kita dapat pergi ke Palestin ke, wallahu alam lah, yang kita pun tak. Government tak allow kan? Government tak allow. Tidaklah, wallahu alam. Mana tahu Allah selit-selit kata, Ali sampai sana kan. Dalam apa untuk Puan Nuriah kena pergi Palestin. kalau government tak allow, government lah tangguh kan. Dia di atas pemerintah lah. Jika pemerintah tak membenarkan, so kita akur kepada pemerintah yang ada ketika itu. Wallahu ta'ala. Kalau dia pergi juga Ustaz? Kalau dia pergi juga? Pergi juga okey, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Itu saya kongsikan pada malam ini, mudah ada manfaat dapat diambil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa nafsin la tashba' wa min da'watin لا تستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan semua meluangkan masa pada malam ini. Mudah-mudahan Allah niat sebagai amal yang saleh, insya-Allah. Ustaz Haji Zainal dia nak tanya tadi. Zainal kata apa tadi? Haji Zainal. Ya, Haji Zainal, silakan. Dah, hari ini khutbah Jumaat Ustaz, dia kata history will come back untuk kemenangan. Oh, khutbah Jumaat. Apa dia sejarah akan kembali. Oh, okey. Ya, betul. Akan kembali. Kembali. Dan kita berharap kita adalah sebahagian daripada orang-orang yang digunakan oleh Allah untuk mengembalikan agama ini kembali tinggi. Itu yang kita harapkan. Jangan kita tak digunakan oleh Allah lah. Risau kita kalau dibiarkan. Mudah-mudahan kita dengan Quran ni Allah adalah cara ataupun jalan Allah pilih kita lah untuk kembali meninggikan agama Allah dengan kedudukan dan tanggungjawab kita masing-masing dalam masyarakat. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ya, kita betul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik, Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Salam.